Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dengan limpah dengan kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kepada kita peluang demi peluang untuk kita hadir kelas pengajian, khususnya pada malam ini kita akan bicarakan berkenaan dengan mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita akan mendengarkan daripada kitab yang ada mungkin di kalangan tuan-tuan perempuan pun ada, Kenal Untuk Cinta. Kita dah baca pada minggu lepas sebahagian. Biografi lengkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi keyakinan dalam hati kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada Nabi dan kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil sempena bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal adalah bulan yang kalau kita lihat memanglah daripada Al-Quran dan hadis tak menerangkan pun tentang kelebihan dia secara khusus. Tetapi sudah cukup bermakna untuk orang yang ada kerinduan kepada Nabi, ada bibit-bibit kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merasakan kemuliaan, kelebihan pada bulan ini. Kerana setiap kali bulan Rabiul Awal ini berlalu, pada setiap tahun kita akan mengingati bagaimana sejarah kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang manusia yang agung, satu orang insan yang istimewa, yang terpelihara, yang dipilih oleh Allah. Sehingga begitu sekali kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sebelum Nabi dilahirkan, Allah Ta'ala telah menyebut nama baginda, telah menulis nama Nabi di arasy Allah. Dan Allah Ta'ala telah menyanjung Nabi ini. Wa rafa'na laka dhikrak. Kami akan tinggikan engkau, wahai Muhammad, akan sebutan kamu. Wa rafa'na laka dhikrak. Setiap kali nama Allah disebutkan, maka nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan. Ini merupakan satu kemuliaan. Untuk kita setiap kali solat, satu orang nak hubungkan diri dengan Allah, maka dia kena solat. Solat, as-salatu mi'rajul mu'min. Solat adalah tangga bagi orang beriman. Maka setiap kali satu orang sembahyang, dia wajib untuk berselawat ke atas Nabi. Kalau tidak, sembahyang dia tidak sah. Dalam tahiyat akhir. Paling kurang selawat sampai Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak ada selawat tahiyat akhir, maka tidak sah sebab rukun qauli. Sampai begitu sekali Allah Ta'ala telah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu orang berhubung dengan Allah, menyembah Allah, maka dia juga perlu berselawat dan merahmati, mendoakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekali ketinggian darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka kita sebagai umat Nabi sudah pastilah kita juga mendapat kemuliaan. Kesan daripada kemuliaan Nabi itu ada pada umatnya. Ada pada umatnya. Sebab itu di hari akhirat nanti, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam diberi syafaat, maka antara manusia tak ada gambar tuan-tuan.
Boleh bagi respon. Ada gambar saya tak? Keluar tak? Ha? Macam mana? Ada gambar kan? Tak ada lah Ustaz. Ada. Jadi tak ada masalah lah. Sebab ada orang kata tak ada gambar. Jadi, seperti mana keagungan yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keagungan itu juga, walaupun taklah sehebat Nabi, tetapi cebisan-cebisan kemuliaan itu Allah berikan kepada umat. Kemuliaan, cebisan daripada kemuliaan Nabi itu Allah Ta'ala salurkan kepada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu, hari akhirat nanti Allah akan beri syafaat kepada Nabi untuk umat Nabi. Untuk umat Nabi. Syafaat ni akan diberikan bukan sahaja untuk Nabi sebenarnya, tetapi juga syafaatnya khusus dia memang pada Nabi. Sehingga apabila Nabi SAW, semua para Nabi mereka telah gunakan doa-doa yang makbul. Dia panggil doa yang makbul. Untuk apa? Untuk mereka di dunia. Tapi untuk Nabi SAW, baginda telah simpan doa Nabi. Yang makbul tadi, yang mustajab tadi. Dan disimpan untuk apa? Untuk selamatkan umat Nabi di hari akhirat. Begitu sekali cinta Nabi kepada kita. Maka sebab itu sayugianya kita melakukan peringatan kepada Nabi. Khususnya apabila berlalunya bulan Rabiul Awal. Supaya apa? Kita nak hangatkan balik kerinduan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita cuba dengarkan. Pada minggu lepas kita dengar tentang apa? Akhlak Nabi. Akhlak baginda yang agung, yang hebat, yang luar biasa. Dan untuk minggu ini, dalam waktu yang ringkas ni, kita cuba untuk membacakan sedikit tentang mu'jizat. Mu'jizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab ni disebutkan banyak mu'jizat Nabi. Lebih kurang ada 48. Allahu Akbar. 48. Jadi kita baca sekali lalulah. Sekali lalu. Kalau kita nak huraikan satu persatu, memakan masa yang agak panjang. Memakan masa yang agak panjang. Yang mana kita boleh huraikan, kita huraikan. Yang mana kita boleh ringkaskan, kita ringkaskan. Maka mu'jizat Nabi SAW. Kita ada 12 orang malam ni. 13, 14, 15, 16, 17. Alhamdulillah, 17 orang. Tuan-tuan boleh share. Sebelum tu boleh share link yang kita telah kongsi dalam grup. Tuan-tuan, bukan dalam grup tu saja. Tuan-tuan diberi kebenaran untuk sharekan pada grup-grup yang lain. Misalnya kita ada grup family, kita ada grup keluarga, kita ada grup sahabat handai. Kita boleh sharekan. Sebab apa? Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia juga akan dapat pahala bagi seperti mana orang yang melakukannya. Jadi kalau kita kongsi ni tak rugi tuan-tuan. Kita share ni. Maknanya bila orang tengok orang dapat manfaat, kita pun dapat pahala. Jadi kat situ insya-Allah. Maka mukjizat Rasulullah SAW yang pertama sudah tidak asing lagi. Apakah dia? Okey, sebelum tu kita beritahu tentang mukjizat. Mukjizat ni adalah suatu perkara yang dipanggil khariqun lil adah. Perkara yang mana bercanggah dengan adat. Yang berlawanan dengan adat. Yang takkan biasanya tak berlakulah pada manusia biasa ni. Tetapi Allah jadikan dia luar biasa. Kerana apa? Kerana untuk menunjukkan, membuktikan bahawa insan itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Sebab itu kita akan dapati semua Nabi dan Rasul ada mukjizat yang Allah berikan. Cuma tak samalah mukjizat tu. Ada yang sebegini, ada sebegitu. Jadi, dan mukjizat ini adalah untuk menunjukkan bahawa seolah-olah menjadi tanda bahawa Allah Ta'ala mengatakan sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benarlah hamba-Ku pada setiap apa yang dia telah sampaikan daripada pihakku. Jadi bila Nabi ni diberi mukjizat,
maka itu menunjukkan bahawa Allah membenarkan mereka pada apa yang disampaikan. Cuma mukjizat tu tak sama. Seperti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang teragung ialah Al-Quran. Yang mana kebanyakannya lah biasanya mukjizat diberi kepada Nabi ni, dia akan diberi mengikut peredaran zaman tersebut. Contoh Nabi Isa AS, disebabkan zaman tu dipanggil zaman perubatan. Hebat. Zaman perubatan ni hebat di zaman Nabi Isa AS. Maka Allah beri mukjizat apa? Allah beri mukjizat Nabi Isa boleh hidupkan orang yang mati. Orang yang mati ni dia boleh hidupkan balik. Kalau setakat perubatan orang sakit boleh sembuh ni biasalah. Tapi benda yang lebih hebat lagi, orang mati boleh hidup. Ini tak boleh dilakukan. Doktor mana hebat pun dia tak boleh buat. Kalau dah mati dia pun angkat tangan, surrender, mengalah. Maknanya apa? Luar daripada kuasa bidang dia, kemahiran dia. Tapi untuk Nabi Isa AS, orang dah mati pun dia boleh hidupkan semula. Maknanya ini satu perkara yang luar biasa. Menunjukkan bahawa itu adalah pesuruh Allah. Orang buta boleh celak. Ni orang doktor pun tak boleh buat. Kan? Kumpullah sebanyak mana doktor pun atas dunia ni, dia nak jadikan mata yang buta kepada celik. Tak boleh. Kan? Kalau rabun, dia boleh hilangkan rabun dia. Tukar. Bolehlah juga. Kurangkan rabun dia. Pakai cermata. Ataupun buang dia punya selaput mata dia. Tukar selaput mata lain. Kan? Tapi untuk jadikan buta kepada celik, tak boleh. Tapi Allah kurniakan kepada Nabi Isa AS. Sehinggalah Nabi SAW, mukjizat teragung ialah Al-Quran. Al-Quran ni mempunyai kalam yang hebat. Bahasa Arab yang luar biasa. Sehingga zaman Nabi penyair terlalu banyak. Orang yang banyak bertanding dalam syair-syair mereka. Orang Arab ni suka bersyair. Maka apabila mereka melihat saja kalamullah Al-Quran, maka pun mereka tahu bahawa ini bukan syair ciptaan manusia. Ini adalah luar daripada kuasa manusia. Mereka yang tahu, yang ada ilmu tasyair ni, mereka boleh faham. Ini bukan kata-kata manusia. Sebab manusia tak boleh nak reka kata-kata macam ni. Dia punya keunikan dia, keindahan dia, luar biasa dia, balaghah dia, ma'ani dia, badi', macam-macam. Kan? Manusia biasa tak boleh nak buat. Maka sudah pastilah itu adalah daripada kalam Allah, utusan Allah. Sebab itu bila Hadrat Umar radhiyallahu anhu baca kitab Al-Quran ni, daripada surah Taha, maka apa dia? Maka Hadrat Umar pun terkejut. Melihat kalam yang begitu indah, agung ini, terus masuk Islam. Pada nak bunuh Nabi, jadi bunuh Nabi. Terus masuk Islam. Terus jadi orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada agama Islam. Sedangkan sebelum tu dia orang paling benci Nabi. Paling tak suka Islam, paling tak suka Allah, paling benci orang Islam. Ini barakah Al-Quran, Allah ubah hati. Jadi orang yang cinta kepada Allah. Kalau orang kafir pun boleh dapat hidayah dengan Al-Quran ni. Jadi kalau boleh hidayah dengan Al-Quran ni, mana terpaksa kita boleh silentkan yang baru masuk, boleh silentkan, boleh mutekan handphone tuan-tuan. Okey, terima kasih kerana beri kerjasama. Jadi tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, begitulah. Itu antara kisah berkaitan dengan apa? Al-Quran. Banyak lagi kisah sahabat lain. Kalau kita nak ceritakan yang pertama ni, Al-Quran Karim sebagai mukjizat terbesar baginda ni, Allah tak nak cerita malam ni je. Habis dekat Al-Quran ni je nanti. Ada satu sahabat nama dia Tufail Ad-Dawsi. Tufail Ad-Dawsi. Bukan Tufail Ad-Dawsi. Ada satu orang sahabat lain. Saya tak ingat nama dia. Tapi antara sahabat yang mana, dia ni kaum dia kata, kamu jangan dengar perkataan yang disampaikan oleh Muhammad. Sebab dia adalah sihir. Maka dia pun setiap kali datang lalu kawasan Nabi, maka dia akan ambil kapas, dia akan tutup telinga dia. Tak nak dengar Al-Quran ni. Tak nak dengar Al-Quran ni. Satu hari dia terfikir, dia ni satu orang yang hebat, bijaksana, orang yang cendekiawan, orang yang ada akal Allah bagi. Hebat di kalangan orang Arab. Maka dia tu pun terfikir, dia kata, kenapa aku nak dengar cakap kaum aku ni? Aku ni orang yang boleh pilih mana baik, mana buruk, mana bagus, mana tak bagus. Aku boleh bezakan mana baik, mana buruk.
Sebab aku ni intelligent, orang ada ilmu. Segi ilmu dunia lah zaman tu, ilmu akademik. Bukan orang kampung, orang yang ada ilmu akademik kan. Yang pandai berbahasa, pandai bersyair. Maka apa salahnya aku dengar perkataan Muhammad ni? Kalau baik aku boleh ikut. Kalau buruk aku boleh tinggalkan, aku boleh jauhi. Maka dia pun bila datang jumpa Nabi, dia dengarlah Nabi membaca Al-Quran. Dia cabut dia punya kapas, dia dengar. Bila dia dengar je tuan-tuan, Allahu Akbar, terus menusuk dalam hati dia. Ini bukanlah perkataan biasa ni. Ini adalah perkataan yang luar biasa. Dan akhirnya menjadi penyebab untuk dia masuk Islam. Sebab tu Al-Quran ni dia bukan hanya petunjuk kepada orang yang beriman, bahkan dia juga menjadi petunjuk kepada orang kafir yang mana mempunyai keinginan dalam hati dia untuk mencari kebenaran. Sebab orang kafir ni dia ada beberapa jenis. Dia ada jenis kufur kafir yang mana jenis memang cari kebenaran, maka Allah akan bukakan jalan kebenaran tu. Tapi ada jenis kafir ni, dia memang walau kebenaran depan mata dia pun dia tak akan terima. Kafir inat dipanggil, degil. Macam Abu Jahal, Abu Lahab. Dia ni memang jenis tak nak terima. Walaupun dah nampak mukjizat macam-macam depan Nabi. Tapi tetap dia bukan tak nak terima kenyataan kebenaran, tapi dia sombong dengan Allah dan Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia tak dapat hidayah. Orang sombong, takabur ni kadang-kadang menjadi penyebab untuk terhalangnya hidayat. Sebab tu orang Islam yang sombong dan takabur ni pun sama juga. Kadang-kadang akan menyebabkan terhalangnya kemajuan akhirat. Dengan sebab apa? Sombong dia, takabur dia. Sebab tu kita tak boleh ada sifat takabur, sombong. Walaupun kita dah berusia, walaupun kita dah ada ilmu yang tinggi, walaupun kita ada jawatan yang hebat, walaupun kita ada nama yang masyhur, maka kita tetap merasakan kita ni adalah hamba Allah. Hamba Allah maksudnya erti kata apa? Kita boleh ambil manfaat daripada orang. Kita ni bersedia untuk ambil manfaat daripada semua orang, jenis orang. Walaupun orang tu dari segi zahir bawah daripada kita lagi. Usia muda daripada kita. Ataupun kita punya pekerja. Ataupun kita punya anak sendiri. Tapi kita jadi orang yang tawaduk. Orang yang menerima kebenaran sekiranya sampai kepada kita, kita tak tolak kebenaran tersebut. Bahkan kita melihat ini adalah daripada Allah, teguran Allah kepada kita. Maka yang kedua, yang pertama ialah Al-Quran, mukjizat Rasulullah yang paling agung. Yang kedua apa pula tuan-tuan? Yang kedua adalah dada baginda dibelah oleh para malaikat. Dan peristiwa ni pernah berlaku beberapa kali dalam kehidupan Nabi SAW. Dada Nabi dibelah. Jadi kalau zaman dulu mana ada perubatan moden nak belah dada ni, kan? Kemudian nak jahit semula, tak ada. Tetapi perubatan ni telah ada. Di zaman Nabi SAW telah ada, tapi dilakukan oleh para malaikat. Bukan dilakukan oleh manusia biasa. Maknanya apa? Maknanya mukjizat ni mengalahkan perubatan, mengalahkan teknologi. Sebab tu kalau kita kata Al-Quran dengan sains ni, tak perlulah kita kaji sejauh mana Al-Quran ni dibandingkan kepada sains. Kerana semua yang ada dalam Al-Quran ni bukan bersifat kajian. Dia adalah bersifat kebenaran yang pasti. Tak ada keraguan padanya. Itu Al-Quran. Tapi kalau sains ni, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebab apa? Dia kajian manusia. Bila jadi kajian manusia, bila manusia yang kaji, manusia ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebab manusia ni dia hanya boleh tengok hak zahir je. Hak depan mata dia je. Hak yang dia tahu je. Dan ilmu manusia ni pun cetek. Kan? Berapa banyak yang dia tahu, yang dia boleh kaji. Kan? Dengan umur yang pendek. Dengan ilmu yang sedikit. Dengan peralatan yang tak berapa mencukupi. Walaupun dia teknologi canggih macam mana pun. Maka tak boleh lawan ilmu Allah Ta'ala, Al-Quran, yang mana pasti betul, pasti benar. Kerana Allah yang mencipta seluruh dunia ni dan Allah maha mengetahui. Ilmu Allah mengatasi segala-galanya. Sebab tu kalau bertembung antara Al-Quran dan sains, kita akan tolak sains ni. Kita akan tolak dia. Walaupun zahir nampak Al-Quran ni macam sains nampak betul. Tak, kita akan tolak dia. Dan kalaulah Al-Quran dan sains ni dia sama-sama kuat, maknanya kita nampak contoh macam madu lah paling mudah misalnya.
Madu. Bukan kita nak promote madu tuan-tuan. Tapi ni masyhur. Madu kan. Bila sebut madu, semua orang tahu madu ni adalah penawar segala penyakit. Dan banyak kajian-kajian yang menyokong perkara ni. Tak ada siapa pun yang dapat menafikan kehebatan madu yang Allah jadikan, ciptakan. Cakaplah orang barat sekalipun mereka mengakui. Orang kafir sekalipun mereka mengakui. Bahkan dekat Melaka ni, Cina pun tuan-tuan jual madu. Biasa madu orang Islam jual. Tapi Cina pun sekarang ni jual madu. Ada syarikat madu. Tuan-tuan. Sebab tu nak beli madu ni hati-hati. Takut madu tu tiruan kan. Sebab janji Allah madu tu memang ada khasiat dia. Syifa. Boleh menyembuhkan penyakit. Dengan izin Allah lah. Tapi madu asli. Jangan beli madu tiruan. Itu je. Kalau kita beli makan madu tapi tak sembuh-sembuh, kena perhatikan. Madu tu madu betul ke tak betul. Sebab kalau madu betul, insya-Allah. Baca bismillah, salawat, sembahyang 2 rakaat, makan, Allah bagi sembuh. Dan saintis pun membuktikan kebenaran madu ni. Tak ada siapa dapat nafikan. Maknanya kita nak kata benar tu, madu ni menyembuhkan sebabkan sains ke ataupun sebabkan Al-Quran. Sudah pasti disebabkan Al-Quran, bukan sebab sains. Dan kaedah dia, kita benarkan apa yang ada dalam Quran ni bukan dengan sebab benarnya saintis kata. Jadi saintis kata madu ni bila ikut kajian boleh sembuhkan penyakit. Kita pun betul lah Al-Quran ni benar. Benarlah Al-Quran. Dia sebenarnya benar Al-Quran tu bukan dengan sebab benarnya kata-kata saintis tu, bukan. Sebelum saintis tu membuktikan kebenaran Al-Quran tu memang dah benar pun. Kan? Tak perlu dibuktikan. Memang dah benar. Dan janji Allah itu benar. Dan sedikit pun tak menaikkan martabat Al-Quran ni sebagai mukjizat teragung dengan apa? Dengan kajian manusia tadi. Sedikit pun tak naikkan martabat dia. Sebab tu kita kadang-kadang bila kita tengok Al-Quran dan hadis, bila mana ada kajian baru kita nak amal. Sebenarnya cara tu tak betul kan. Orang beriman ni dia bukan amal Al-Quran dan hadis bila dah dibenarkan oleh kajian baru kita nak amalkan. Misalnya madu, sauda dan sebagainya kan. Bahkan kita terus beramal dan yakin dengan janji Allah dan Rasul. Itu cara dia orang beriman. Bukan itu contoh je tuan-tuan. Bukan kita nak contoh paling mudah nak faham lah. Kelebihan-kelebihan ataupun kenyataan yang diceritakan dalam Al-Quran. Jadi dada Nabi dibelah ni antaranya waktu Nabi ketika kecil. Nabi dibelah Halimatus Sa'diyah ketika itu dada Nabi dibelah. Kemudian begitu juga ketika mana Nabi nak Isra' Mi'raj. Masa tu pun dada Nabi telah dibelah. Sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Ada beberapa kali. Ketika usia 4 tahun, umur 10 tahun, umur 40 tahun, ketika Nabi datang, Jibril AS datang membawa wahyu kepada Nabi. Ketika umur 52 tahun, 52 tahun, masa malam Isra' Mi'raj, tuan-tuan. Masa tu pun dada Nabi telah dibelah, mengikut riwayat Imam Bukhari. Ada dalam kitab Imam Bukhari. Kemudian seterusnya, peristiwa Isra' Mi'raj, ini pun di antara mukjizat. Sebab apa? Orang biasa tak boleh buat. Ulama kata Isra' Mi'raj tu perjalanan dalam masa sebulan. Sebulan. Nak sampai itu sebulan. Daripada Mekah ke Palestin. Perlu sebulan. Dalam kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Maulana Yusuf rahmatullahi alaih menerangkan perlu masa sebulan. Tapi perjalanan yang begitu singkat Allah jadikan dalam masa 1 malam. Tak sampai semalam pun, 1 malam. Daripada Mekah terus ke Palestin, ke tempat Masjidil Aqsa. Kita boleh sebut dua sebutan. Satu Masjid Baitul ataupun Baitul Muqaddas ataupun Masjid Baitul Maqdis. Ada 2 cara. Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Okey? Itu cara yang tepat dari segi lughah lah bahasa. Antara lagi mukjizat Nabi SAW, iaitu apa dia? Jadi kalau Isra' Mi'raj tu, Isra' ni bermakna satu Nabi dijalankan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Itu Isra'. Okey? Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lebih kurang sebulan.
kalau ikut perjalanan biasa. Adapun Mi'raj. Mi'raj iaitu perjalanan Nabi dari langit pertama ke Sidratul Muntaha. Itu Mi'raj. Tapi disebabkan dua-dua peristiwa ini berlaku pada malam yang sama, maka dipanggillah peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj. Allah nyatakan perkara ni. Allah rekodkan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Ini antara mu'jizat. Nabi dan Rasul lain pun tak dapat peristiwa Isra' Mi'raj ini, hanya kepada Nabi SAW. Kemudian jawapan yang seterusnya, apa lagi mukjizat Nabi? Jawapan baginda tentang Baitul Maqdis ketika ditanya dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi ditanya, bagaimana bentuk Masjidil Aqsa oleh orang-orang kafir musyrikin Mekah yang meragui tentang ceritanya Nabi pada subuh hari tersebut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang yang membenarkan Nabi. Abu Bakar Siddiq kata, kalaulah Nabi cerita lebih daripada itu pun aku akan percaya. Lebih daripada itu pun aku percaya. Kalau Muhammad yang cerita. Orang-orang musyrik sebab sampai ada sebahagian orang Islam yang murtad dengan sebab ceritanya Nabi ini. Ini bukan cerita dongeng, cerita betul. Maka orang musyrik minta tanda, apa yang kamu nampak wahai Muhammad dekat Masjid Aqsa tu. Maka Nabi ceritakan bentuk begini. Aku nampak kafilah yang lalu daripada sini ke sini. Nabi cerita, dan sebiji apa yang diceritakan oleh Nabi itu memang benarlah, tepatlah dengan realiti wakil. Sebab tu nak beritahu itu adalah mu'jizat. Dan kemudian seterusnya ialah mu'jizat Nabi, bulan terbelah dua. Masya Allah. Bulan terbelah dua. Ada isyarat jari Nabi SAW yang mulia. Ini disebut juga dalam kitab-kitab. Ketika mana zaman tersebut, zaman tersebut kalau kita tengok, jauh lah untuk kita nak pergi ke bulan pun tak boleh. Kan? Kalau sekarang ni mungkin kita boleh pergi ke bulan, naik kapal angkasa. Kan? Macam Syekh Muzaffar kita tu, sampai ke bulan. Orang pertama Malaysia sampai ke bulan. Tetapi nak membelah bulan ni, benda yang mustahil. Sampai ke bulan tu, zaman dulu orang kata mustahil. Tapi zaman sekarang tak mustahil lagi. Sebab dah orang boleh sampai. Dah tak dipanggil sebagai mukjizat. Tapi Allah jadikan satu perkara yang mana memang takkan boleh berlaku sampai bila-bila. Manusia mana pun, canggih mana pun tak boleh buat. Iaitu apa dia? Bulan terbelah dua. Bulan terbelah dua. Kemudian dicantumkan semula. Masya Allah. Ini sampai bila-bila tak ada manusia yang boleh buat. Itulah namanya mukjizat. Sebab kalau Allah Ta'ala bawa Nabi pergi ke bulan, itu bukan mukjizat. Sebab sekarang ni pun boleh orang pergi ke bulan. Maka tak nama mukjizat lagi. Sebab mukjizat ni benda yang tak boleh dikalahkan. Allah jadikan pada Nabi itu memang tak ada siapa pun yang boleh challenge. Itulah mukjizat. Sebab tu daripada kalimah mukjizat. Daripada a'jaza yu'jizu i'jaz. I'jaz ni maknanya melemahkan. Melemahkan segala hujah. Melemahkan segala perkara yang menentangnya. Kemudian seterusnya peristiwa ketika baginda keluar pada malam hari dari rumah untuk berhijrah. Semua pemuda musyrikin berpakat untuk bunuh baginda. Akhirnya mengantuk setelah baginda membaca sesuatu pada pasir. Nabi nak keluar rumah, nak hijrah. Ada 10 orang. Daripada 10 kabilah berbeza datang nak bunuh Nabi. Bersepakat. Sebab apa? Mereka ketika itu telah mesyuarat. Macam mana nak bunuh Nabi. Akhirnya mereka datang. Untuk apa? Untuk kepung Nabi. Maka Nabi pun keluar malam tersebut. Nabi baca, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ambil pasir dia baling. Dan Allah Ta'ala telah tidurkan semua pemuda tadi. Dan Nabi keluar dengan keadaan tenang. Hadrat Ali yang ganti Nabi di tempat pembaringan Nabi di atas katil. Bila mereka masuk je rumah Nabi, nak bunuh, tengok, Hadrat Ali bukan Nabi. Dah tukar orang. Dah tak dapat nak bunuh Nabi. Allah pelihara. Jadi yang pelihara kita ni siapa tuan-tuan? Allah. Nak betulkan keyakinan kita ni. Sebab tu kita kena amalkan zikir-zikir ni. Pengajaran daripada kisah tu, kita kena amalkan zikir dan doa-doa yang Nabi ajar kepada kita. Kelemahan kita orang Islam hari ni, kita jarang amalkan doa yang Nabi ajar. Dan jarang kita hafal.
untuk sebagai amalan kita. Jarang kita ajar anak-anak kita. Paling biasa pun kita ajar doa makan, doa masuk tandas, doa keluar tandas. Itu biasalah kita dengar. Doa masuk masjid, keluar masjid. Apa lagi? Tapi doa banyak lagi tuan-tuan yang kita boleh baca dan hafal ni Nabi ajar. Misalnya doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu jarang kita ajar anak kita. Ada 5 kelebihan ni. Doa naik kenderaan, kadang-kadang dah berapa puluh tahun naik kenderaan tapi pun tak tahu doa naik kenderaan. Terutama khususnya perempuan yang naik motor ni kan. Hulu kilik kena baca, amalkan ni supaya Allah pelihara daripada musibah, kemalangan dan sebagainya, ragut dan sebagainya. Jadi kita amalkan doa ni, Allah pelihara kita. Kan? Allah yang pelihara. Memang kita pakai helmet, memang kita pakai baju tebal, kan? Memang kita pakai tali pinggang. Tapi itu asbab zahir. Yang hakikatnya jaga kita Allah. Dan Allah janji penjagaan ini berdasarkan melalui doa-doa Nabi. Kita tak nafikan asbab tu, kita boleh amal, tak ada masalah, harus ulama kata. Tapi jangan kita tinggalkan yang hak lebih utama, yang ada janji Allah dalamnya. Kan? Itu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab tu doa ni kita boleh dapatkan dalam buku-buku, kitab-kitab. Tuan-tuan belilah. Dalam buku-buku doa yang ringkas tu, tebal-tebal macam ni tu beli. Buat baca harian. Kita tengok doa pakai baju apa dia. Doa masuk rumah apa dia. Doa keluar rumah apa dia. Kan? Apa doa dia. Bagi salam dulu. Selawat atas Nabi. Baca Qul Huwallah 3 kali. Baca ayat kursi. Allah pelihara rumah kita. Keluarga kita. Sekarang ni kes pembunuhan pun banyak. Macam-macam kes. Tuan-tuan. Sebab tu kalau kita jaga, kita baca doa ni, insyaAllah Allah pelihara. Kemudian antaranya lagi dalam perang Badar, baginda mengambil segenggam pasir dilempar ke arah pasukan musuh. Maka setiap musuh yang terkena butiran pasir tersebut jatuh, tersungkur dan meninggal dunia. Nabi kat perang Badar, ini satu peperangan yang begitu hebat dan masyhur. 313 atas pendapat yang masyhur daripada ulama, seperti mana Imam Ibn Ishaq, daripada ahli sirah yang lain mengatakan bahawa bilangan sahabat ketika itu 313. Seperti mana bilangan ashab Talut. Talut ni yang melawan Jalut zaman Nabi, kalau tak silap, Nabi Daud AS. Bilangan dia 313. Mengalahkan musuh 1000 orang. Lengkap bersenjata, berkuda, berperisai. Tetapi Nabi melemparkan pasir je. Nabi lempar pasir. Kena pada musyrikin Mekah, terus jatuh meninggal dunia. Ini juga mukjizat. Antaranya lagi dalam perang Hunain, Allah Ta'ala hancurkan tentera kafir bila Nabi lemparkan pasir ke muka mereka. Ini pun berlaku juga dalam peperangan Hunain. Dan antaranya lagi ialah peristiwa Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Ni satu orang sahabat. Di mana kuda dia sebelum masuk Islam, dia telah kejar Nabi masa Nabi hijrah dengan Abu Bakar. Maka ketika dia kejar Nabi dengan kuda dia, maka tiba-tiba kuda dia tadi terperosok ke dalam pasir. Dan jatuh beberapa kali. Setiap kali dia nak kejar, kaki kuda dia tenggelam. Kemudian Nabi doa, naik balik. Kemudian setiap kali kejar, kaki dia kuda dia tenggelam lagi. Maka Nabi pun doa lagi sekali, dia naik balik. Kemudian setiap kali kejar, maka kaki kuda dia tenggelam. Begitulah. Sehingga akhirnya dia pun angkat tangan. Kan? Dia pun angkat tangan, dia kata, ya Rasulullah, lepaskan aku. Kemudian Nabi janjikan untuk dia dipakaikan, dia akan diberikan mahkota Raja Rom, kalau tak silap saya. Sehinggalah zaman Hadrat Umar, Khalifah Amirul Mukminin, menjadi Khalifah. Hadrat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala telah kurniakan kepada beliau mahkota Raja Rom melalui Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Maka Allah telah membenarkan kata-kata Nabi SAW. Ini kehebatan Nabi, tuan-tuan. Perkataan Nabi ni memang benar. Apa yang Nabi cakap itu akan berlaku. Kita je tinggal nak baca wasiat yang Nabi telah sampaikan kepada kita. Ambil pegangan sebagai pegangan hidup. Tak ada apa lagi yang kita boleh pegang atas dunia ni. Perkataan orang, tak perlulah kita tengok perkataan orang barat ni kan. Perkataan orang barat. Orang yang kita beranggapan dia punya teknologi dia maju.
fikiran moden. Bukan kita tolak 100%. Tak. Maknanya yang elok tu boleh ambil lah. Tapi yang lebih benar lagi ialah sabda Nabi dan firman Allah. Itu yang paling benar. Tak ada keraguan. Kita dah ada perkataan yang paling mulia, paling baik, paling benar. Kenapa kita nak ambil yang tak pasti kan? Betul tak? Betul tak benda tu kan? Contoh kita ada makanan yang betul-betul halal. Kenapa kita nak pilih makanan yang tak berapa nak halal? Tak pasti kehalalan dia. Orang bijak dia akan pilih yang pasti daripada yang diragui. Zaman Nabi SAW pun ada. Iaitu Hadrat Umar, dia baca kitab apa? Taurat. Maka Nabi SAW telah merah wajah Nabi. Dalam keadaan menahan marah. Nabi kata apa? Laukana Musa hayya lama wasi'ahu illa tiba'i. Kalaulah Musa masih hidup, Nabi Musa AS masih hidup, zaman aku ini, Nabi Musa pun akan diperintahkan untuk ikut syariat aku. Maka Nabi tak suka sahabat baca kitab Taurat. Walaupun Taurat zaman tu taklah berlaku banyak tahrif, perubahan. Dan sahabat pun insya-Allah dengan berkat panduan Nabi, mereka terpelihara daripada apa? Terpesong dengan apa? Dengan perubahan dalam kitab Taurat. Mereka terpelihara. Tetapi itu pun tak disukai oleh Nabi. Walaupun sahabat ni orang hebat. Nabi tak suka sahabat ni baca. Kita ni zaman kita bangga kadang-kadang sebut perkataan orang kafir. Tak tahu betul ke tidak kan? Bangga. Sedangkan kita patut bangga dengan perkataan sahabat, perkataan Nabi, perkataan orang saleh, wali-wali Allah. Itu orang yang dekat dengan Allah. Kerana apa? Mereka ni merupakan perkataan mereka ini daripada firasat yang Allah telah ilhamkan kepada mereka. Hasil hubungan mereka dengan Allah yang tinggi. Masya Allah. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan anak kambing betina yang belum berkahwin mengeluarkan susu banyak setelah belakang diusap oleh Rasulullah. Ada satu peristiwa Nabi telah Nabi ketika hijrah kalau tak silap, Nabi telah singgah di satu tempat, ada orang tu Nabi nak minum susu kambing dia, tapi di kambing dia tu tak ada susu. Maka Nabi minta izin, sehinggalah orang tu izinkan dan Nabi telah usap dia punya puting susu dan akhirnya menjadi gemuk dan banyak dan keluarlah susu yang diminum oleh Nabi. Hadrat Abu Bakar dan Nabi telah berikan juga kepada tuan kambing tadi minum. Ini antara mukjizat. Kambing Ummu Ma'bad yang tidak ada air susu mengeluarkan susu yang banyak setelah belakangnya diusap oleh Rasulullah. Ada juga doa baginda supaya Islam lebih kuat. Islamnya Umar bin Khattab dimakbulkan Allah. Doa baginda supaya apa? Islam lebih kuat dengan masuknya Islam Umar bin Khattab. Ini pun antara mukjizat. Doa baginda supaya Ali bin Abi Talib tidak dimudaratkan oleh panas dan sejuk dimakbulkan Allah. Disebutkan dalam kitab ni, ketika panas, Hazrat Ali gunakan pakaian musim sejuk. Ketika musim panas. Tapi ketika musim sejuk, beliau guna pakaian musim panas. Terbalik. Kalau kita musim sejuk, pakaian pun musim sejuk. Kalau musim panas, pakaian musim panas. Tapi dia terbalik. Kedua-duanya tidak mudaratkan. Berkat doa Nabi. Antaranya lagi doa Rasulullah supaya Hazrat Ali disembuhkan daripada penyakit mata. Dimakbulkan Allah. Satu peristiwa Nabi telah doakan supaya apa? Mata Hadrat Ali yang sebelah satu ni dapat sembuh. Maka Nabi telah membaca-baca dan kemudian akhirnya matanya sembuh. Doa Rasulullah dan kemudian Rasulullah mengembalikan. Ada satu orang sahabat ketika perang, mata dia terkeluar, jatuh. Maka apa dia? Maka Nabi SAW telah kembalikan mata tadi dengan tangan baginda yang mulia, sehingga mata tu kembali ke tempat asal dan dalam keadaan elok, sihat dan cerah, lebih baik daripada mata yang sebelah. Ini mukjizat Nabi SAW. Kemudian antaranya lagi doa baginda supaya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dikurniakan kecergasan untuk takwil, memahami ilmu agama dimakbulkan Allah. Sehingga Hadrat Ibn Abbas digelar sebagai Hibrul Ummah, iaitu lautan Hibrul Ilm, lautan ilmu. Dan Turjumanul Quran, iaitu orang yang menafsirkan Al-Quran. Sebab tu kita ada dengar satu kitab tafsir namanya Tafsir Ibnu Abbas. Antara tafsir, kitab tafsir yang mu'tabar.
Iaitu tafsir ni dihuraikan, ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan antaranya lagi doa baginda untuk kemenangan unta kepunyaan Jabir yang kalah pada awal perlumbaan. Hadrat Jabir ni dia ada unta yang agak tidak berapa kuat. Tetapi bila Nabi doakan, akhirnya dia jadi unta yang kuat sehingga menang dalam perlumbaan. Doa baginda supaya Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, dikurniakan umur panjang, harta banyak dan anak ramai dimakbulkan Allah. Anas bin Malik ni satu orang sahabat Nabi yang muda, yang banyak khidmat dengan Nabi. Kita pun biasa dengar 10 tahun dia khidmat dengan Nabi, tak pernah Nabi mempersoalkan kesilapan dia. Kenapa buat demikian, kenapa tak buat demikian. Dan Nabi doakan untuk Anas bin Malik ni supaya apa? Allahumma barik lahu wali ahlihi wali malihi. Allah doakan keberkatan untuk diri dia, ahli keluarga dia, harta dia. Sehingga dikatakan umurnya panjang, 120 tahun umur dia. Anak dia pun ada, sebahagian kata 100 orang, 200 orang. Banyak. Melahirkan zuriat yang banyak. Umurnya pun panjang. Masya Allah. Itu tanda keberkatan. Keberkatan. Sebab orang biasa nak anak 100 ni. Kalau umur 100 tahun pun belum tentu anak 100. Umur 100 tahun. Maknanya tiap-tiap tahun dapat anak. Kan? Macam mustahil. Tapi dengan keberkatan doa Nabi tadi, umur 120 tapi anak dapat 100. 100 lebih. Masya Allah. Benda tu tak mustahil kan? Bila Allah Ta'ala nak jadikan. Manusia ni mudah je bagi Allah. Kemudian antaranya lagi ialah doa baginda untuk pokok kurma. Kepunyaan Jabir radhiyallahu anhu dimakbulkan Allah. Mulanya sedikit je buah dia, pokok kurma ni. Kemudian akhirnya menjadi banyak. Dan bila buah jadi banyak, maka dapatlah melunaskan hutang-hutang Hadrat Jabir dengan hasil kurma tersebut. Setelah hutang diselesaikan, berkurma masih ada lagi banyak. Sebanyak 13 sukatan, 13 wasak. Maknanya bila dah habis bayar hutang tu, Hadrat Jabir radhiyallahu anhu masa tu banyak hutang dia. Dia minta bantuan Nabi SAW untuk selesaikan bayar hutang. Nabi doakan, akhirnya buah kurma tu menjadi banyak dan semua hutang diselesaikan dan ada berbaki banyak lagi. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau kita ada masalah, kita ada benda yang mana kadang-kadang mati akal, tak tahu nak selesaikan macam mana. Pertama, kita semua hajat minta doa dengan Allah. Kemudian kita cari jalan, jumpa orang soleh. Ambil amalan apa-apa zikir daripada dia, amal daripada dia. Wa'alim yang soleh. Wa'alim, biasanya tok-tok guru kita, tuan-tuan guru. Kalau dapat jumpa mereka, jumpa kan. Bawa hadiah tuan-tuan. Adab dia, jumpa tuan guru ni bawa hadiah. Jangan tangan kosong je. Kita dalam minta nasihat, tangan kosong. Mereka tak perlukan hadiah kita, tapi nak amalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni apa? Nak beri hadiah. Bawa lah apa pun, buah ke, tasbih ke, siwak ke, kitab ke. Kan? Ulama' ni disuka kitab. Bawa hadiah kitab pada dia. Kitab bahasa Arab pun boleh, bahasa Melayu pun boleh. Apa lagi? Kemudian bila kita jumpa dia dengan penuh adab, minta nasihat, minta doa kan. Minta masa boleh tak tuan guru bagi masa sikit. Saya ada hajat nak dibentangkan. Dengan kata-kata yang penuh hikmah. InsyaAllah dia akan cuba luangkan masa, dia akan bagi amalan, zikir. Kita amalkan, Allah akan selesaikan masalah kita. Seperti mana Hadrat Jabir, jumpa Nabi SAW, Allah selesaikan segala hutang-hutang dia. Sekarang ni zaman hutang banyak kan tuan-tuan? PKP kan? Kena buang kerja lah. Macam-macam lah. Kehutang pun meningkat dan sebagainya. Antaranya lagi apa? Doa Nabi supaya diturunkan hujan. Dimakbulkan Allah. Baginda doa hujan turun. Seminggu hujan tak berhenti turun. Kemudian akhirnya datang lagi pemuda tu. Pemuda tu kata, ya Rasulullah, hujan dah seminggu. Habis rosak tanaman kami, rumah kami tenggelam. Maka Nabi doa supaya hujan berhenti. Dan kemudian hujan pun berhenti. Zaman sekarang ni musim hujan. Bulan 10, 11, 12. Jadi saya nak tuan-tuan dapatkan, nanti saya akan sharekan satu doa. Iaitu doa apa? Supaya hujan ni dia tak banjir di tempat kita. Ni Nabi ajarkan doa ni. Supaya air hujan tu tak bertakung di tempat kita, bahkan dia mengalir terus ke tempat dia yang sesuai. Kalau tidak tuan-tuan, hujan sekejap je, sejam 2 jam tengok dah banjir, habis. Inilah kita nak belajar selesaikan masalah dengan doa Nabi. Nabi dah ajar doa, kenapa kita tak amalkan? Cuba fikir tuan-tuan.
Ini kita je negara orang Islam. Tapi kita tak amalkan ajaran Nabi. Itu yang kita kerugian tu. Kan? Itu yang kita fikir macam mana nak besarkan longkang. Tak salah lah. Tapi itu nombor dua. Pertama, agama tu. Selesaikan cara agama, baru selesaikan cara dunia. Ini pertama kita tengok, macam mana ni longkang sempit ni kena besarkan longkang. Kena besarkan ni, besarkan tu. Macam-macam kita buat. Tapi tak selesai pun masalah. Sebab apa? Agama ditinggalkan. Bantuan Allah tak datang dengan kita. Zaman Nabi, teknologi tak hebat mana pun. Tapi semua masalah selesai bukan dengan besarkan longkang ke. Tapi dengan berkat doa baginda Nabi SAW. Hujan tak turun. Maka dengan apa? Doa Nabi, doa Hadrat Umar, tawassul Ibnu Abbas dengan pakcik Nabi Hadrat Abbas, hujan turun. Kalau kita hujan tak turun, apa kita buat? Kita pun buatlah benih hujan kan, 2-3 hari, buatlah macam-macam. Dah lama tak turun juga, baru kita sembahyang hajat, solat istisqa. Padahal pertama, kita buat solat istisqa dulu, solat hajat dulu, baru kita cari melalui perkara dunia. Kita terbalik zaman Nabi, berlaku musibah yang sama, tapi penyelesaian ni semua dah ada dah. Semua Nabi dah ajar dan sahabat amalkan semua berjaya. Kita, solusi tu dah ada, Nabi dah ajar, sahabat dah buat. Tapi kita tak buat. Ataupun kita buat tapi yakin dengan tak yakin. Tapi kebanyakannya banyaklah yang tak amal doa ni. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala al-akami wal jibali wal dirabi wal audiyati wa manabitis syajar. Nanti saya kongsikan dalam grup soal jawab. Kita boleh amalkan. Siapa tempat yang selalu banjir tuan-tuan, contohnya dekat Melaka, kawasan bandar tu selalu naik peringgit tu. Dekat mana lagi? Dekat Kelantan, kawasan-kawasan banjir ni tuan-tuan, tempat yang mudah naik air ni, kita amalkan. Hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma hawalina wala alina. Allahumma ala al-akami wal jibali wal dirabi wal audiyati wa manabitis syajar. Kita doa, insyaAllah Allah akan alirkan air tadi ke tempat yang sepatutnya. Kemudian antaranya lagi ialah doa baginda supaya Utaibah bin Abu Lahab mati dimakbulkan Allah. Akhirnya mati diterkam oleh singa di Az-Zarqa, Syam. Mana-mana orang yang Nabi doa, Nabi kata si orang ni akan mati. Maka dia akan mati. Ada satu orang kafir tu, dia datang jumpa Nabi, dia kata, wahai Muhammad, aku nak bunuh kamu. Maka Nabi SAW kata, akulah yang akan bunuh kamu. Maka orang musyrikin ni bila dengar dia kata, Nabi kata macam tu, terus dia takut. Sebab dia tahu Nabi ni cakap memang betul, tak ada yang dusta. Sehinggalah berlakunya peristiwa, kalau tak silap saya, Perang Badar. Akhirnya dia telah dibunuh. Dibunuh dengan apa? Balingan lembing daripada Nabi SAW, terkena pada leher dia sedikit. Kemudian dia pun akhirnya mati. Itu antara mukjizat Nabi SAW. Kemudian antaranya lagi pada malam baginda dibangkit menjadi Rasul, batu dan pokok mengucapkan salam. Baginda ketika dilantik menjadi Rasul, malam tu semua menyahut Nabi. Mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sehingga ada batu di Mekah pun mengucapkan salam kepada Nabi. Sebelum diangkat menjadi Rasul pun dah ada batu yang ucap salam kepada Nabi. Kalaulah Nabi Isa AS boleh hidupkan orang mati, boleh cakap dengan orang mati jadi hidup, Nabi SAW boleh bercakap dengan benda yang mati. Allahu Akbar. Batu, pokok. Dan semuanya Allah jadikan perasaan cinta kepada baginda Nabi SAW. Batu ada perasaan kasih kepada Nabi, maka mereka beri salam. Pokok ada perasaan sayang cinta kepada Nabi. Makhluk yang tak bernyawa pun tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan dalam hati mereka perasaan cinta dan kasih kepada Nabi SAW. Pokok yang Nabi selalu berkhutbah, Nabi akan pegang dahan dia. Ketika mana selepas itu, mimbar telah dibuat, pokok tu dah dialihkan. Maka dengar bunyi seperti mana tangisan bayi yang kecil menangis. Sahabat semua cari, siapa punya yang menangis ni? Rupanya pokok tadi yang menangis. Sebab apa? Nabi tidak lagi memegang dahan dia untuk berkhutbah. Setiap kali berkhutbah. Begitu sekali terkilan dalam hati dia. Perasaan rindu dia kepada Nabi. Makhluk tak bernyawa pun dah rasa cinta kepada Nabi.
Allahu Akbar. Rasa terkilan sebab Nabi dah tak pegang dia. Nabi akhirnya pun peluk dia. Masya Allah. Jadi kalau kita sebagai umat Nabi SAW tak ada perasaan cinta dengan Nabi ni, oh bahayalah. Memanglah Alhamdulillah orang Islam ni pasti ada perasaan cinta dan kasih tu. Cuma sama ada tebal ataupun nipis. Lepas tu kita kena hangatkan kerinduan kita kepada Nabi ni. Jangan jadi hangat-hangat teh ayam je tuan-tuan. Kita jadi orang yang istiqamah amalkan sunnah Nabi. Sepanjang masa setiap zaman. Masya Allah. Kemudian sebatang pokok kurma menangis kerana rindu kepada baginda. Ini saya dah terangkan tadi. Begitu juga batu digenggam oleh baginda mengucapkan tasbih. Batu pun yang Nabi pegang mengucap tasbih. Allahu Akbar. Makanan dihadiahkan oleh perempuan Yahudi. Beritahu baginda telah dibubuh racun oleh perempuan itu. Daging tu bila Nabi nak makan, daging tu berkata-kata, wahai Rasulullah, aku telah diracun. Sebahagian riwayat mengatakan, bila Nabi dah luah, Jibril AS beritahu bahawa daging tu telah diracun. Maka apa dia? Maka wanita tu akhirnya telah dipersoalkan dan dia pun kata, betul aku telah bubur racun sebab nak tengok kalau kamu Nabi kamu akan diberitahu perkara ini. Kalau kamu bukan Nabi kamu akan makan daging. Biar mati. Akhirnya Nabi SAW maafkan perempuan ni. Tapi sebabkan satu orang sahabat lain yang makan daging tu dia mati, akhirnya perempuan tu pun sebahagian riwayat kata telah dibunuh. Dan dengan sebab racun itulah, kesan-kesan racun itu akhirnya membawa kepada kesakitan Nabi SAW dan setelah itu meninggal dunia. Itu kisah rentetan bagaimana Nabi meninggal. Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seekor unta mengadu kepada baginda kerana diberi sedikit makan tetapi disuruh bekerja berat. Ni ada unta mengadu kat Nabi. Unta pun mengadu kepada Nabi. Nak bagi tahu punya kasih Nabi kepada seluruh alam ni bukan pada manusia, pada unta, binatang pun semua makhluk dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi larang daripada jangan mencela binatang. Jangan mencela binatang. Manusia pun tak boleh cela. Itu memanglah. Orang Islam lagi tak boleh cela. Binatang pun kita tak boleh cela dia. Nabi larang daripada cela binatang. Kadang-kadang kita cela kucing, kita cela anjing, kita cela babi kan. Padahal mereka itu pada hakikatnya, pada zatnya adalah ciptaan Allah. Tak boleh kita cela ciptaan Allah ni. Kan? Tak boleh. Kan? Jadi kerana apa? Mereka ni ciptaan Allah. Tak boleh kita nak cela dia. Kau ni maki hamun dia. Kan? Dia binatang yang mana dia tak ada apa-apa, akal tak ada. Kan? Maka kita maafkan dia. Maafkan dia. Dan jangan menzalimi binatang. Ataupun menzalimi binatang. Bela kucing tapi tak bagi makan. Sampai mati. Zalim pada binatang. Kita kurung dia tapi tak bagi makan. Kita baling batu pada anjing. Kalau anjing gila boleh lah. Bunuh kan. Tapi kalau anjing yang jinak, yang memang dia tak kacau orang, kita bunuh dia. Tak boleh, haram. Jadi masalah anjing dengan babi ni dia ada perbahasan lah dari segi bunuh tu. Bunuh ni ada binatang yang boleh dibunuh. Ada yang tak boleh dibunuh. Tapi kena faham. Maksud bunuh tu sebab apa? Adakah kerana Nabi beri keizinan? Maka dibolehkan. Ada hadis yang membenarkan. Ada binatang yang diharamkan bunuh. Macam katak tak boleh dibunuh. Dan tak boleh dimakan. Ada binatang yang mana Nabi SAW perintah untuk bunuh. Jadi ada macam-macam jenis. Jadi kena perhatikan. Benda tu perlu kepada ilmu fiqah. Kena belajar bab fiqah tentang hukum berkaitan dengan binatang. Kita dah sampai 10.30 tuan-tuan. Nanti kita sambung lagi insya-Allah berkenaan dengan mukjizat. Dan tak habis ni, sedap. Bila kita baca mukjizat Rasulullah ni, rasa macam bila kita dengar kekasih kita punya keistimewaan yang Allah berikan ni, biar rasa rindu, rasa kasih, rasa seronok nak dengar tu. Allahu Akbar. Tak sabar-sabar. Ada lagi. 28, 29 sampai 48 mukjizat. Lagi berapa lagi? Lagi 20 mukjizat kita akan ceritakan pada episod yang akan datang insya-Allah. Sekiranya panjang umur, kita jumpa lagi berkenaan dengan banyaklah. 28 berkenaan dengan Ummu Haram,
yang mati, yang mimpi. Dia tidur atas Nabi, pohon Nabi dia mimpi. Bahawa dia naik bersama dengan segolongan jemaah keluar jalan Allah. Muharram ni perempuan lah. Dia punya kubur dia, pusara dia kalau sekarang ni ada kat Cyprus. Dia mati ketika kalau tak silap jatuh daripada kuda ke apa. Mati, meninggal. Mati ketika jalan Allah lah. Banyak lagi tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah mukjizat-mukjizat yang kita bacakan pada malam ini sedikit sebanyak menjadi pemangkin, menjadi sumber kekuatan untuk iman kita dan kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghilangkan segala keraguan yang bermain dalam fikiran yang berada dalam hati kita berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa nabilah insan teragung, nabilah kekasih Allah, nabilah sebagai manusia yang terbaik untuk kita ikut dalam ikutan kita yang paling terbaik sepanjang zaman, sepanjang masa, setiap tempat. Sebab apa? Sebab Allah yang iktiraf Nabi. Ada orang dia sesuai untuk jadi ikutan ni dekat sesuatu negara je. Dekat negeri ataupun tempat ataupun sesuatu zaman. Tapi Nabi ni tak ada expired. Untuk Nabi SAW sepanjang zaman, untuk semua kaum, semua kabilah, semua bahasa, semua bangsa, semua negara dan seluruh dunia sampai hari kiamat. Perkara ini telah diiktiraf oleh Allah dalam Al-Quran. Maka kalau kita mencari jalan selain jalan Nabi SAW, maka sebenarnya kita dalam keadaan bahaya kerana satu ulama berkata setiap jalan yang dilalui oleh Nabi itu ada cahaya. Selain jalan yang Nabi lalu, maka adanya kegelapan. Maka bila kita lalu jalan gelap tuan-tuan, di situ bahaya dia. Sebab kita tak tahu selamat ataupun tidak. Bila gelap, tak nampak yang mana mudarat, yang mana manfaat. Yang mana musuh, yang mana kawan. Yang mana ular, yang mana kayu. Kita tak boleh nak bezakan. Sebab itu kita nak selamat, ikutlah jalan yang dilalui oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita taufik untuk amal dan sampaikan. Dan kita akan sambung tuan-tuan mulia pada masa yang akan datang untuk menghabiskan berkenaan tajuk kita mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah hadirkan cinta Nabi kepada kita, Allah hadirkan kerinduan Nabi kepada kita, Allah hadirkan perasaan kasih Nabi dalam diri kita, anak-anak kita dan seluruh umat Nabi SAW. Dan Allah satukan kita semua di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rezekikan kepada kita untuk bertemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Dan yang paling besar, Allah Ta'ala kurniakan syafaat baginda kepada kita. Ishfa' lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah syafaat kepada kami ya Allah. Kami adalah umatmu ya Rasulullah. Kami jauh daripadamu tapi beriman dengan apa yang disampaikan olehmu ya Allah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbanyakkan selawat atas baginda, jangan lupa untuk kita dapatkan syafaat Nabi. Kita banyakkan selawat atas Nabi. Mudah-mudahan kita akan semakin rapat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudahi dengan tasbih. Amin. Bal alamin. Allah bihamdihi subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.